Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul kiram, kita sambung membaca Riyadhus Shalihin. Kita sampai muka surat 80. Kita sampai hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28 daripada Riyadhus Shalihin. Tetapi kalau dalam bab sabak, rasanya ini hadis yang ketiga, iaitu an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengherankan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun kecuali orang mukmin. Jika dia diberi sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur, maka ia menjadi baik baginya. Dan apabila ia ditimpa suatu mudarat, dia bersikap sabar, maka menjadi baik baginya. Hadis ini adalah hadis Imam Muslim. Ikhwatul iman, hadis ini ikhwatul iman, hadis ini riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kesemua kita tahu dia telah membuat sejarah yang menggemparkan dalam peristiwa hijrah. Dia ini Al-Quran turun kepada Nabi menceritakan tentang apa yang berlaku di Mekah. Masa itu Nabi sudah berada di Madinah. Maka dia kerana mendapat petunjuk daripada Allah, mendapat hidayah daripada Allah, dia tak boleh duduk di Mekah. Dia ini orang berniaga, dia ini orang yang untung dalam perniagaan dia. Maka dia bercadang nak bawa semua harta-harta dia ke Madinah nak membantu Nabi. Tetapi hajat dia itu diketahui oleh orang-orang Mekah. Musyrikin Mekah mereka ikut dia, dan mereka mengeluarkan perkataan kepada dia. Mereka kata pada dia, wahai orang luar. Rasanya orang Mekah belajar dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ni kalau dia marah kat satu orang tu bawa sunnah di kampung dia,
Dan orang tu bukan orang Qaryah tu, dia bagi bahasa tu, hang sedang sendiri, hang sedang sikit, hang orang luar entah tak. Rupanya itu bahasa musyrikin Mekah. Kita jangan pakai. Kita jangan pakai. Luar ke dalam, satu hari kita nak ziarah lubang kubur, kita orang dalam ke semuanya. Tak perlu kita kata ke orang tu orang luar kerana kita tak sependapat dengan dia. Ini bahasa orang musyrikin Mekah, tidak baik. Dia kata pada dia, wahai orang luar, hang datang di Mekah ni dalam keadaan tak berkasut, telanjang. Ini adalah bahasa kiasan kepada miskin. Hang membina kehidupan di Mekah, lepas tu hang senang lenang ada harta, tiba-tiba hang nak bawa harta pergi ke Madinah, semata-mata hang ini nak menjadi pengikut kepada Muhammad. Maka bagi dua pilihan. Sebelum Suhaib Ar-Rumi beri tawaran, dia tangkap dia, dia pukul dia. Qurtubi menceritakan bagaimana pukulan-pukulan Suhaib Ar-Rumi ketika dia menceritakan surah Al-Baqarah. Ketika dia menceritakan surah Al-Baqarah daripada ayat 205, 206, 207, kita boleh melihat Qurtubi cerita bagaimana Suhaib merayu pada orang Mekah. Dia merayu pada orang Mekah. Dia kata, inni syekhun kabir wal ajuz. Aku ini orang tuanya sangat lemah. Jangan buat aku. Ketika itulah Suhaib tak boleh tahan dengan pukulan. Dia bagi pilihan pada mereka. Dia bagi pilihan. Dia kata, hampa suka tak kalau sekiranya hampa ambil semua harta aku? Ya, hampa kata aku ni kaya di Mekah, hampa ambil semualah, kedai aku ke apa-apa ambil. Tetapi hampa izinkan aku hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Tapi dia kena pukul dah, dia kena dera dah, dia kena macam-macam dah. Orang Mekah ni hawa nafsu dia lagi banyak daripada akal dia. Hawa nafsu dia menutup akal dia. Kemahuan-kemahuan dia menyebabkan dia tidak boleh timbang dengan waras. Dia pukul lagi, dia pukul lagi. Sampailah akhirnya dia kata, daripada kita pukul dia ni, tangan pun sakit, kita pun letih, buang masa, kita ambil harta dia, kita bagi seorang sikit, kita biarlah dia ni, orang kata bahasa kita ni, dia nak melingkup pergi mana, dia melingkup pergi lah. Dia tak duduk di Mekah lagi bagus. Dia ni pun orang luar, hambat dia keluar, tapi harta dia kita ambil. Maka Suhaib dipukul dengan baju yang koyak, berlumuran dengan darah, dibuang daripada hudud Mekah, daripada border Mekah tu dia dibuang. Merangkaklah si tua ini mencari Allah dan kekasih Allah. Apabila Suhaib dibuat begitu di Mekah, Allah menurunkan ayat kepada Nabi di Madinah. Allah turunkan ayat daripada surah Al-Baqarah. Allah katakan, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Subhanallah, sangat ajaib. Sangat ajaib. Allah katakan, wa minan nasi, sebahagian daripada manusia ini. Sebahagian daripada manusia ini. Kata ulama tafsir, kenapa Allah menyebut wa minan nasi? Kerana nak membedakan bukan semua daripada orang Islam itu mukmin pada Allah. Ada munafik. Tetapi yang Allah nak cerita ini, minan nasi, daripada manusia itu ada yang mukmin. Wa minan nasi, daripada manusia itu, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang yang mereka ini sanggup bagi apa sahaja yang mereka ada. Dia sanggup bagi apa saja, dia sanggup jual, dia sanggup bagi apa saja yang dia ada. Harta dia ke apa dia ada, semua dia bagi. Semata-mata nafsahu ibtigha'a mardatillah. Nafsu dia, diri dia itu nak mencari redha di sisi Allah. Allah menyatakan, wallahu raufun bil ibad. Dengan hamba-hamba seperti ini, Allah akan tunjuk sifat-sifat Allah yang sangat indah itu. Maka dia pun berhijrah ke Madinah. Bila dia sampai ke Madinah, dia bertemu di tengah jalan dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan jama'atus sahabah, dengan sahabat-sahabatnya banyak. Masa tu dia tak sampai lagi, tapi ayat telah turun.
Kebanyakan para sahabat bertemu dengan Suhaib. Mereka menyatakan, "Rabih bai'uka ya Aba Yahya." Untung sungguh, laba sungguh perniagaan kamu wahai Aba Yahya. Untung sungguh perniagaan kamu wahai Aba Yahya. Umar menyatakan demikian, Abu Bakar menyatakan demikian, jama'atus sahabah menyatakan demikian. Kesemua para sahabah bila dia masuk ke Madinah, semua mengungkap kalimah itu kepada Yahya. Rabih Aba Yahya, untung sungguh bai'uka, perniagaan kamu wahai Aba Yahya. Dia menyatakan wa bai'uka fala yakhsar fala akhsar, kamu juga berniaga yang tidak merugikan. Tapi dia tak faham apa maksud dia. Dah depa kata perniagaan dia untung, dia ingat perniagaan dia di Mekah lah. Dalam hati dia punya duit ingat, hampa tak tahu aku dah miskin. Tapi kerana orang mendoakan pada dia, dia doa balas balik. Dia kata perniagaan kamu juga tidak akan kerugian. Maka dia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata famadha? Dia kata famadhaka? Apa yang kamu doakan kepada aku ini? Apa yang untung sangat? Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, anzalallahu fika kadha. Kamu tidak tahu wahai Suhaib, Allah telah menurunkan ayat mendedahkan rahsia kamu, mendedahkan tijarah kamu, mendedahkan bisnes yang kamu buat di Mekah. Apabila dia sampai pada Nabi SAW, Nabi pun menyatakan perkara yang sama. Rabih, perniagaan yang menguntungkan. Nabi kata perniagaan yang menguntungkan wahai Aba Yahya. Dia kata apa ya Rasulullah? Nabi membacakan ayat ini 206 daripada surah Al-Baqarah. Wa minan nasi man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika dia ini kesemua kita tahu yang didoakan oleh Nabi dengan ilmu tafsir, dengan kefakihan dalam urusan agama dan ilmu tafsir. Ketika dia lalu pada ayat ini, ayat mata dia turun terisak-isak. Dia lalu pada ayat ini, terisak-isak dia menangis. Dan Ibnu Abbas dia menyatakan sepatah, dia kata wallahi nazzalat hadhihi al-ayah ala Suhaib. Demi Allah ayat ini turun menceritakan tentang Suhaib. Dia kata ayat ini menceritakan tentang dagangan Suhaib. Dia sanggup dipukul, dia sanggup hilang segala-gala, dia bagi harta dia bagi harta. Dia ingat nak bawa harta tu pergi ke Madinah, nak membantu orang Madinah, tetapi dia disekat, dipukul, didera. Maka terlintas dalam fikiran dia, mungkin harta ini boleh menyelamat daripada dia didera dan dia boleh berhijrah. Dia bagi semua harta dia, sekupang pun dia tak ambil. Kata Ibnu Abbas, inilah orang yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah ikhwatul iman. Kita sedang membaca hadis pada malam ini, riwayat daripada Suhaib, daripada Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang yang sangat hebat. Demikianlah ikhwatul iman. Para ulama tafsir, jama'atul mufassir, di kalangan jama'atul mufassir, mereka tidak khilaf ayat ini berkenaan dengan Suhaib. Walaupun satu dua ulama tafsir lain menyatakan berkenaan dengan Ali bin Abi Talib dan berkenaan dengan beberapa sahabatnya lain. Tetapi ala kulli halnya, seperti kata Adwa'ul Bayan oleh Imam Syanqiti, bahawa i'tibar daripada ayat didahulukan daripada sebab-sebab turun ayat. Walaupun ayat ini berkenaan dengan Suhaib, itu secara turun ayat, secara asbabun nuzul, tetapi ayat ini akan hidup sampai hari kiamat. Suhaib dah tidak ada, ayat telah diturunkan. Maka semua orang mukmin yang dia memperdagangkan hidup dia untuk mencari cinta Allah, dia akan termasuk dalam ayat ini. Subhanallah. Tetapi sebelum daripada kita sampai malam ni, telah ada generasi-generasi sebelum kita yang telah masuk dalam ayat ini. Seluruh para sahabat Nabi masuk dalam ayat ini. Mereka menjual apa yang ada di sisi mereka. Mereka ambil, mereka jual, mereka bagi ke orang. Mereka membeli Allah. Mereka nak membeli pahala daripada Allah. Maka Allah pun menurunkan ayat dalam surah Taubah, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli daripada orang mukmin itu harta dan nyawa mereka, dan Allah tukar dengan syurga Allah. Subhanallah.
Semua para sahabat Allah beli kehidupan mereka, Allah bagi syurga pada mereka. Dan para sahabat ini ikhwatul iman, mereka semua dah mati. Lepas daripada para sahabat ikhwatul iman, anak didik para sahabat, mereka juga masuk dalam ayat ini yang berjuang menegakkan Islam. Mereka juga dah mati. Selepas itu datang angkatan yang mengaji dengan anak didik para sahabat. Mereka berjuang demi Islam dan mereka telah mati. Maka sampailah pada tahun ini giliran kita. Musim ini musim kita. Kita masih hidup dan ada hari-hari yang kita menanti untuk kembali kepada Allah. Kita kena masukkan kita dalam ayat ini. Nanti selepas kita ada generasi yang akan berjuang untuk memasukkan diri mereka dalam ayat ini. Subhanallah. Sangat hebat mereka bercinta dengan Allah. Sampai harta mereka beri. Masya Allah, Masya Allah. Karena itu ikhwatul iman sangat hebat. Maka Nabi SAW daripada kisah Suhaib Ar-Rumi, dan daripada kisah Suhaib Ar-Rumi ini ikhwatul iman ada satu perkara kita belajar. Apa dia? Jiwa yang hanif. Jiwa yang hanif. Apa dia jiwa yang hanif? Sama ada Ibnu Abbas ataupun Abu Bakar ataupun Umar, mereka ini adalah ahli syurga. Ahli syurga. Tetapi ketika turun satu ayat menceritakan tentang sahabat mereka yang lain, mereka semua menangis kesyukuran kerana sahabat itu mendapat fadilah di sisi Allah. Dan bila mereka melihat sahabat itu, mereka akan merasakan mereka ini orang yang kerdil. Kata Adwaul Bayan Imam Syanqiti, sifat ayat Quran walaupun dia sebut tentang satu tragedi tentang satu sahabat, tetapi dia maksudkan dengan penurunan ayat adalah semua sahabat yang hidup pada masa itu. Walaupun asbabun nuzul Suhaib, asbabun nuzul itu Suhaib, walaupun Suhaib asbab dia, tetapi Allah menyebut dengan perkataan nas. Dia tidak khitab nama Suhaib, dia angkat nama Suhaib, dia ganti dengan manusia. Walaupun yang mencetus peristiwa itu seorang yang bernama Suhaib, Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, tetapi sifat ayat itu untuk jama'atul sahabah yang hidup pada masa itu. Nabi memuji para sahabat dengan perkataan kuntum khaira ummah. Turun ayat kuntum khaira ummah. Apabila Abu Bakar jumpa dengan Umar, dia menangis tergesa-gesa. Apa kata Abu Bakar? Telah turun kepada kamu wahai Umar ayat yang mengangkat kedudukan kamu. Kamu ini adalah kuntum khaira ummah. Dia keluarkan diri dia daripada fadilat itu. Ini nama dia jiwa yang hanif. Jiwa yang besar. Subhanallah. Na'udzubillah, kita tidak dianugerahkan jiwa itu. Bukan kita lah, mungkin saya, antum dapat jiwa itu. Saya kena mujahadah supaya dapat jiwa itu, ikhwatul iman. Apabila banyak kelebihan, kita rasa kita berkelebihan. Bila kekurangan, kita rasa orang. Seperti yang diriwayatkan oleh para ulama tafsir, apabila hujan tak turun di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi Allah Musa kata, di kalangan kita ini ada buat maksiat. Di kalangan kita ini ada buat maksiat. Yang mendengar ucapan Nabi Allah Musa tu, dandan beralih tanya, hang kot. Dia tu kata hang kot. Dia tu kata hang kot. Dia tak nampak dia yang buat maksiat. Semua dia nampak hang kot. Subhanallah. Tetapi berbeza dengan para sahabat. Apabila Nabi sebut Arafah ini bumi yang berkah, diturunkan rahmat Allah. Sesiapa yang berkunjung ke Arafah untuk haji, Nabi kata elakkan daripada memutuskan silaturahim. Ada sahabat seperti riwayat daripada Abdullah ibnu Abi Aufa yang bangun, dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, adakah pada diri aku ini memutuskan rahim? Adakah pada diri aku ini memutuskan rahim ya Rasulullah? Mereka bertanya kepada Rasulullah. Mereka takut mereka termasuk dalam golongan yang putus daripada rahmat Allah itu. Subhanallah. Ini jiwa para sahabat. Jiwa mereka besar. Harapan mereka dengan Allah itu besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan perkataan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka redha dengan Allah dan Allah sangat meredai mereka. Ikhwatul iman. Hadis yang kita jumpa pada malam ini, masih Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nak bercakap kepada kita berkenaan dengan bab sabar. Bab sabar. Iaitu Suhaib menceritakan Abu Yahya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia kata
ajaban li amril mu'min. Nabi guna perkataan ajaban. Ajaban ini bermaksud takjub. Takjub. Bahasa kita kata heran lah. Tetapi ajaban di sini dia bukan takjub kehairanan, tetapi dia mengkagumi. Dia kagum. Ada takjub heran. Takjub heran macam mana? Kita baca dalam hadis perkataan waihakum, waihakum. Betul? Waihakum. Yang tu dia takjub. Takjub termasuk tarahim. Dia takjub, dia heran tapi campur kesian. Dia heran, macam mana hang boleh jadi macam ni? Biasanya heran lagu tu untuk heran perkara yang pelik-pelik. Nabi bawa sunnah, orang buat bid'ah. Yang tu kita boleh kata waihakum. Aku heran kat hang. Heran campur kesian. Nabi ajak lagu lain, hang buat lagu lain. Tetapi ini ajaban. Ajaban bukan keheranan terpinga-pinga. Keheranan di dalamnya ada penghormatan yang mengkagumkan. Sangat mengkagumkan. Ajaban. Kagum sangat. Kagum dengan siapa? Li amril mu'min. Pada urusan hidup satu orang yang beriman kepada Allah. Urusan hidup mukmin. Orang mukmin ini dikagumi kerana dia mengatur. Dia ada cara hidup yang dia atur. Apa cara hidup yang dia atur? Inna amrahu kullahu khairun. Orang mukmin ini kagum dia, rasa hebat orang mukmin itu. Dia atur hidup dia macam mana? Dia atur inna amrahu, semua cara hidup dia itu kullahu lahu khair, semuanya mencetuskan kebaikan. Semuanya mencetuskan kebaikan. Kita baca hadis ini ikhwatul iman dengan hati kita besar kepada Allah. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis ini. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita masuk. Kita mukmin, tetapi adakah kehidupan ini kita atur untuk kita? Macam mana orang mukmin ini? Nabi kata walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Hati-hati, Nabi kata. Sifat ini bukan sifat lakonan. Prinsip ini bukan prinsip lakonan. Dia tidak akan wujud melainkan pada mukmin sahaja. Pada mukmin sahaja. Ikhwatul iman, seorang mukmin ketika dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia tangkap kalimah itu, dia simpan dalam hati yang paling dalam. Dia tahu bukan sahaja dia ada Rabb, tetapi dia tahu dia ini adalah pencipta. Khalik dia adalah Allah. Dia tahu itu. Dia tahu itu. Dia tahu sangat. Dan dia tahu dia ada hak ubudiyah yang dia kena persembahkan kepada Allah. Dia tahu sangat. Dia reti sangat benda itu. Dan dia ada seorang Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada dia. Dan dia mesti meniti hidup ini dengan syariat Nabi itu. Dia tahu sangat. Dia ucap dengan mulut, dia simpan dalam hati yang paling dalam. Maka dia terjemahkan apa yang dia yakin dia ucap itu dengan kehidupan dia. Dia pastikan kehidupan dia tidak rosak ucapan yang dia ucap itu, tidak merosakkan. Tidak merosakkan. Dia jaga elok-elok. Mukmin mencipta keajaiban, mengkagumkan kehidupan mukmin. Apa yang terjadi dengan dia, ikhwan? Yang terjadi ialah Nabi sebut kepada kita, in asabatuhu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila Allah memberi kepada dia yang baik, apabila Allah memberi kepada dia khair, kebajikan, kebaikan, kesemua Allah bagi kepada dia, maka dia ini seorang yang syukur Allah. Syukur Allah. Nabi kata fakana khairan lahu. Seorang mukmin yang syukur pada Allah sangat baik untuk dia, sangat baik. Kerana ada yang Allah jawab apabila kita bersyukur kepada Allah. Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Mukmin yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Allah tambah, la azidannakum, Allah tambah. Allah tambah dan Allah tambah. Kata Ibnu Abbas, lepas daripada perkataan la azidannakum, la azidannakum, kami tambah, Allah tak sebut nak tambah apa.
Kata Ibnu Abbas, daripada min fadlillah ala ibadihi, kurnia-kurnia kelebihan-kelebihan Allah kepada hambanya di dunia dan di hari akhirat. Yang bersyukur akan balik bertemu Allah Ta'ala ini dengan balasan di hari akhirat. Balasan yang sangat hebat di hari akhirat. Balasan yang tidak terhingga, tak tahu nak cerita. Ajrun ghairu mamnun. Balasan yang tidak putus-putus kebaikan di hari akhirat. Subhanallah. Sangat hebat. Di dunia, sekurang-kurangnya dia mendapat kehidupan sakinah. Allahu Akbar. Kehidupan sakinah. Apa dia kehidupan sakinah? Dia mampu mencipta kedamaian di tengah-tengah keresahan. Dia ditekan dengan problem, Allah hantar kedamaian. Masya Allah. Bukankah Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Pencipta kepada hati itu adalah Allah. Ajak dia sebut nama Allah, nanti akan tenang jiwa yang bergelora itu disebut nama Allah. Kiri kanan dia ada masalah, ada tekanan. Macam para sahabat bertempur di medan Badar dan Uhud dan peperangan-peperangan yang lain. Allah sifatkan mereka itu dengan fa'anzalallahu sakinata ala qulubil mu'minin. Allah menurunkan kedamaian, ketenangan di tengah-tengah mereka duk gabra nak perang tu. Dah ada kedamaian, sakinah. Masya Allah. Beberapa musim para sahabat bersama dengan Nabi tak makan tak minum. Saya ingat, bukan kata kita lah, macam saya lah, kalau dah lapar tiba-tiba balik rumah, atas meja makan nasi bini tak masak lagi, saya ingat boleh kerati kaki meja. Boleh kerati kaki meja. Walaupun tak belajar tomoy, dia boleh main sendiri. Tok Syekh tomoy dia boleh main. Tetapi sahabat ini bukan tak makan tengah hari. Dalam nak menuju ke Ghazwatul Tabuk, nak menuju ke pertempuran Tabuk, beratus kilometer daripada Madinah, di tengah-tengah panas jerik seperti itu, mereka mencipta jiwa yang damai. Mereka resah, mereka lapar, inflasi berlaku di Madinah. Mereka tahu mereka di dalam musim dan zaman apa, tetapi Allah menurunkan sakinah dalam hati mereka. Subhanallah. Bila sahabat angkat baju tunjuk satu batu, Nabi angkat baju, Nabi tunjuk dua batu di perut. Nabi lebih lapar. Tetapi dalam lapar Nabi itu, dalam sakit Nabi itu, kesemua kita tahu senyum adalah penghiasan wajah Nabi. Ini nama dia sakinah. Nabi adalah contoh sabar dan syukur yang nombor satu sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi mampu buat demikian. Dia adalah uswatun hasanah. Dan Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqil azim. Hebat, agung akhlak kamu wahai Muhammad. Subhanallah. Ketika baginda lapar, lapar selapar-laparnya, tak ada tangan kepada Allah. Allahumma inni ashku ilaika inni ju'an wa atsha fa'at'imni ma 'indak. Ya Allah, aku mengadu pada Hang, ya Allah, perut aku kosong, teka aku dahaga, ya Allah, bagilah sikit makanan pada aku apa yang ada di sisi Hang. Nabi boleh berdoa demikian. Tiba-tiba Allah hantar malaikat suruh Nabi kata apa yang dia nak. Dia kata dia lapar. Apa yang dia nak? Dia berdoa, lapar, dahaga. Malaikat datang kepada dia, apa yang kau nak untuk menghilangkan lapar dan dahaga. Dia boleh menyatakan dalam doa dia, ya Allah, ya Tuhan, lebih besar daripada lapar dan dahaga pun ada, ya Allah. Apa dia? Jangan bagi biji mata aku tengok umat aku duduk dalam neraka, ya Allah. Subhanallah. Jiwa dia sangat besar, ikhwatul iman. Kerana itu Allah angkat orang ini sebagai contoh dunia dan akhirat. Dan Allah menggunakan perkataan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan Allah menolak secara bahasa, secara kita kata maknawi ataupun harfi, Allah menolak contoh-contoh yang lain. Kamu tak akan jumpa contoh seperti ini. Orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang bersyukur kepada Allah, diberi kurnia, dia sangat bersyukur kepada Allah. Tak pernah dia simpan. Dalam hadis bab Ramadan kita baca, seorang sahabat datang kepada Nabi dalam hadis Bukhari, dia kata Jahannamlah aku ya Rasulullah, binasalah aku ya Rasulullah. Nabi kata, apa yang buat hang binasa ini? Waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Aku terlupa aku puasa. Siang-siang hari aku sudah terlajak dengan bini aku.
Nabi pun cerita kafarah berpuasa, merdekakan hamba, puasa berturut-turut, bagi orang makan. Dia kata semua tu aku tak boleh buat. Aku tak ada hamba. Perasaan-perasaan kampung akulah hamba. Tak ada hamba dah ya Rasulullah. Nak puasa 2 bulan turut-turut macam mana? Tak boleh, sebulan pun accident. Hang nak suruh aku puasa 2 bulan lagi jahanam. Aku tak mampu ya Rasulullah. Nak bagi makan apa? Di rumah aku pun dapur tak berasa. Nabi tengok sifat dia. Ketika dia ada, orang mengadu, dia keluarkan daripada rumah dia apa yang ada. Dia berkeluar, kita kata sebakui tamar. Sebakui tamar. Nah, Nabi kata, ambil tamar ini. Dia tidak kata keluar pergi cari tamar. Dah, dia ambil tamar dan dia bagi. Kenapa? Ketika itu dia ada. Dia nak bersyukur kepada Allah. Dia nak bersyukur kepada Allah. Allah suka orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ni ada kelebihan, dia tidak simpan. Dia berkongsi dengan orang. Nabi ambil, kan Nabi itu abdan syakura, hamba yang paling bersyukur. Contoh kesyukuran ada. Dia ambil, nah Nabi kata, ambil kurma ni, bawa balik pergi ke kampung, berilah kepada orang miskin. Nanti habislah kafarah kamu. Dia kata, ya Rasulullah, dalam kampung akulah paling miskin. Fadhahika Rasulullah. Nabi dengar, Nabi renyih, Nabi kerisin. Oh, Nabi kata, aduh, ada orang seperti ini. Nabi kata, balik, bagilah anak bini hang makan. Nanti Allah selesaikan kafarah. Subhanallah. Tak pernah simpan. Ini adalah orang yang ajaib, orang mukmin. Ketika itu kita tengok dia bersyukur. Rezeki dia murah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ikhwatul iman, dia kata dalam buku dia Makarimul Akhlaq. Dalam buku dia Makarimul Akhlaq, apa dia kata? Sifat syukur ini bukan sifat main-main, bukan sifat lakon-lakon. Akan ada kepada orang mukmin kepada Allah. Akan ada kepada orang yang mukmin kepada Allah. Karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia bawa satu hadis riwayat daripada Al-Hakim dan Tirmizi daripada Jabir bin Abdullah. Nabi SAW kata Jabir, satu hari dia kata, qara'a alaina Rasulullah SAW suratul Rahman hatta khatamaha, summa qal ma li arakum sukutan. Jabir kata, satu hari Nabi baca pada kami surah Ar-Rahman daripada mula sampai habis. Nabi baca surah Rahman. Nabi baca, Nabi terjemah, baca, cerita sampai habis. Lepas tu Nabi kata sepatah, ma li arakum sukutan. Nabi kata, selama aku baca surah Ar-Rahman ni, aku tengok hangpa semua diam. Hangpa diam. Nabi kata, lal jinnu kanu ahsana minkum raddan. Nabi kata, aku baca surah jin, aku baca surah Rahman ni pada jin. Aku rasa respon jin lagi baik pada hampa lah. Nabi kata, ma qara'tu alaihim hadhihi al-ayah min marratin fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu wala bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzibu falakal hamdu. Aku baca surah Rahman pada jin sampai ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bila sampai ayat tu jin mesti jawab. Jin kata, wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. Jin kata, tak ada sikit habuk nikmat hang wahai pencipta kami yang boleh kami dustakan. Bagi engkau lah segala kesyukuran. Jin bila baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dia menyebut kesyukuran pada Allah. Nabi kata, aku baca ke hampa ni, hampa senang aja. Tak, Nabi kata, lafazkan kesyukuran. Bertemu ayatnya syukur. Falakal hamdu walakal syukru. Sebutlah ya Allah, lakal hamdu walakal syukru. Ya Allah, bagi engkau lah ini semua kesyukuran dan puji-pujian ya Allah. Subhanallah. Nabi suka orang yang memuji Allah kerana bersyukur. Tidak sama ikhwan, satu orang dia sebut alhamdulillah, dia tidak mukmin dan hati dia pun tidak bermaksud nak sebut alhamdulillah,
Dia sebutlah juga pasal kebetulan makan nasi dengan pak mentua. Saat ni pak mentua nampak belang dia. Selalu dia bersin ke, dia belahak ke, dia kata excuse me. Anak dia pun dah excuse me. Tiba-tiba pak mentua pula tuk bilai surau. Maka hari tu dia pun tak ada belahak, alhamdulillah, lepas tu baru belahak. Dia tahu dah belahak nak mat, dia alhamdulillah dulu. Pak mentua tengok warak sungguh menantu. Warak sungguh menantu. Subhanallah, tak sama dengan mukmin. Dalam hadis Nabi menyatakan, ikhwan, tengok orang mukmin yang kita baca ini ajaib. Bila dia letak prinsip hidup dia bersyukur pada Allah dan dia kongsi nikmat dengan orang. Ada satu benda kecil mukmin buat, tetapi Allah nilai dia dengan nilai yang cukup besar. Apa mukmin ini buat? Apa Nabi kata? Nabi kata, innallaha yarda 'anil 'abdi ya'kulul akalah fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syubrah fayahmaduhu 'alaiha. Nabi kata Allah sangat redha melihat telatah seorang hamba yang mukmin ketika dia makan. Orang beriman makan itu Allah redha. Subhanallah. Orang kafir kalau dia makan Allah benci. Makan jadi maksiat, kahwin jadi maksiat, beranak jadi maksiat, itu jadi maksiat, ini jadi maksiat. Bila jadi baik? Bila dia datang kepada Islam. Dia datang kepada Islam, kesemuanya Allah tukar. Mukmin ini dia mukmin, satu orang mukmin. Tak payahlah kita sifatkan sifat mukmin, itulah kita tahu mukmin itu orang yang mukmin dengan Allah. Takkan mukmin tak semayang, takkan mukmin mendedahkan aurat, takkan mukmin minum arak, takkan mukmin minum buah ekor, takkan mukmin zalim orang, takkan mukmin belah hantu raya. Tak, itu bukan mukmin. Itu lain-lain, itu orang lain. Itu semua duk gosok gigi pakai produk mukmin sahaja. Bukan mereka mukmin. Ini mukmin daripada hati kepada Allah. Apa yang dia buat? Dia bukan buat benda besar. Dia bukan pergi, jangan cakap dia berjihad sabilillah. Dah lagi. Dia bangkit, dia makan saja. Ketika dia makan, Allah ridha dengan dia makan. Macam mana? Ketika dia makan, dia merasakan ini nikmat, fayahmaduhu 'alaiha. Dia pun ucap alhamdulillah kerana ini syukur kepada Allah. Allah redha ucapan sekecil itu pada waktu-waktu pagi. Mukmin bangkit-bangkit tengok ada nasi atas meja, ada lauk atas meja, badan dia sihat, tak ada cacat apa. Bangkit-bangkit dua-dua mata duk ada. Ada orang bangkit-bangkit sebelah mata hilang dah, jatuhlah bancok, berlubang aja biji mata sebelah. Ada orang bangkit-bangkit pekak sebelah telinga. Semut masuk, anai-anai masuk. Anai-anai daripada rumah sampai tuan rumah dia makan habis. Subhanallah. Mukmin dia bangkit-bangkit aminan fi sirbihi, aminan fi sirbihi. Dia tengok pada diri dia berada dalam keadaan aman. Dan dia tengok pada rumah tangga dia ada benda nak makan. Maka dia merasakan dia mendapat nikmat Allah. Maka terkeluarlah sepatah di mulut dia, alhamdulillah. Mungkin kita jaga-jaga, mata pun tak basuh lagi, muka tak apa lagi, bangkit, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Siapa pun bangkit pagi dia kata alhamdulillah, ada nilai di hadapan Allah. Tapi nilai dia tidak sama. Ada mukmin dia bangkit-bangkit alhamdulillah. Bila dia kata alhamdulillah tu hati dia berat syukur kepada Allah. Berat timbangannya di sisi Allah. Dengan mukmin bangkit-bangkit pagi alhamdulillah, tapi kepala dia kosong, hati dia kosong. Dia dapatlah pahala alhamdulillah. Daripada bangkit-bangkit pagi tengok-tengok jam, dia kata lambat dah, haram jodoh betul awak aku bangkit lambat. Itu tak ada apa, kosong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas tu dia pun menjamuh makan. Bila dia makan dia kata alhamdulillah, wa yashrabu syurbah, dan dia pun minum air. Dia pun kata alhamdulillah. Apa Nabi kata? Innallaha yarda. Allah sangat redha dengan mukmin yang baru buat benda kecil ya. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah daripada mukmin. Masya Allah, sangat dihargai oleh Allah Ta'ala, sangat dihargai. Nabi kata kepada kita, alhamdulillahi ra'su syukri. Sebut alhamdulillah, dia adalah pokok bagi kesyukuran. Dia yang induk bagi kesyukuran.
faman lam yahmadillah lam yashkurhu. Siapa yang tak pandai sebut alhamdulillah, dia juga tak pandai syukur kepada Allah. Tapi daripada hati yang mukmin. Allah katakan dalam surah Sabah ayat 13 kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Allah kata i'malu ala Daud syukran. Allah kata bekerjalah wahai keluarga Daud supaya bertambah syukur kamu pada Allah. Subhanallah. Maka mukmin itu ikhwatul iman. Seseorang mukmin dia tahu kata nikmat dia dapat itu daripada Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 53 Allah katakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa sahaja yang ada pada kamu itu adalah beri daripada Allah. Hatta kesihatan kita adalah beri daripada Allah. Maka satu orang mukmin ikhwatul iman, hebat dia bila dia memulakan hidup dia itu dengan syukur. Dia ajak diri dia syukur, dapat nikmat bersyukur dan kongsi. Syukur lebih tinggi daripada memuji. Syukur kepada Allah lebih tinggi daripada memuji. Syukur ini sentiasa dia merasakan nikmat Allah Ta'ala itu besar. Karena itu Allah katakan Allah tambah. Ibnu Abbas kata tak disebut tambah apa, tetapi Allah akan bagi sawab yang azim, pahala-pahala yang besar. Dengan pahala itu menyebabkan terbukanya pintu-pintu syurga Allah di hari akhirat. Di dunia Allah bagi sakinah, keluarga sakinah, harta yang ada sakinah. Allahu Akbar. Harta yang ada sakinah dia bagi, dia seronok. Harta yang tak ada sakinah dia bagi, dia duk rasa salah bagi. Dia terbagi RM10, orang minta wakaf tanah dia bagi RM10. Dia naik motor tu sampai berlanggak dengan rumput jatuh rebah ke bawah. Dia kata patut aku bagi RM5. Dia menyesal dia bagi RM10. Jiwa yang tidak ada sakinah. Subhanallah. Orang bagi, orang ungkit. Azar, dia bagi dan dia ungkit. Dia bagi dan dia rosakkan nama orang. Itu tidak bagus. Nabi kata orang mukmin dia ada sifat bersyukur kepada Allah. Tidak sekadar itu. Dan syukur itu baik bagi orang mukmin kerana Allah memberi balasan kepada dia. Allah bagi balasan dunia dan akhirat. Wa in asabatuhu dharra'u sabara fakana khairul lah. Ini hujah An-Nawawi ada di sini. Kenapa Nawawi ambil hadis ni? Tak di bawah bab sabar kerana pada perkataan ini wa in asabatuhu dharra'u sabara. Kalau Allah bagi kepada dia dharra, kesusahan, kepedihan hidup, kesukaran, sabara, dia sabar. Fakana khairan lahu. Sabar itu baik untuk mukmin. Sabar itu sangat baik untuk mukmin. Tak sama ikhwatul iman. Tak sama ada orang mungkin Pak Amit masih ingat. Pak Amit masih ingat. Iaitu saya dengan Pak Amit pergi ke Kelang ziarah satu orang, saya panggil mama dekat dia. Pak Amit pun ada mama. Ikhwatul iman, Allah uji dia ini dengan apa? Dia ini orangnya very professional, cukup professional. Orang yang otaknya pintar, sangat pintar. Orangnya berkarier, orang ada karier. Dia ditimpa dengan paralyzed, lumpuh. Dia lumpuh. Saya pergi tengok dia di hospital di Kuala Lumpur. Saya ini orang putih panggil visit. Visit ni pelawat lah. Visitor silap. Dia sikit saja. Itu pun boleh buat markah kosong tu. Visitor. Saya dia pelawat. Jadi bila saya masuk dalam hospital, masa tu mama duduk dalam hospital, masuk hospital. Bila saya nak ziarah orang susah begitu, tentulah sebagai kita akan terfikir, kita nak hiburkan dia, kita nak cakap sesuatu pada dia supaya dia tidak rasa keseorangan. Musibah dia ini kita berkongsi. Kita ini adalah keluarga besar, walaupun terpisah dengan sebuah negeri, tetapi kita adalah keluarga yang besar. Doa dan mendoakan, harap dan mengharapkan. Tapi bila saya pergi ziarah dia, masa tu dia tengah baca Quran, sebelah tangan dia tak boleh angkat, dia baca dengan sebelah tangan. Terbalik kod jadinya. Dia yang motivasikan saya. Dia yang pesan suruh saya sabar. Dia yang gelak, saya hanya muka masam.
Sebahagian manusia seberat itu ujian, kepada dia tidak ada apa-apa. Tapi sebahagian manusia dia beratok nak bayar bil, dia dapat nombor 302, itu satu malapetaka besar dah kedai. Dia tendang kursi meja terbalik habis. Sebahagian manusia dia kena beratok berapa minyak saja, dia marah cashier tu. Awak buat tempat tangki minyak ni kecil-kecil, buatlah besar-besar, tahu nak menega, pandai nak menega, otak tak jalan, dia marah. Lepas tu dia keluar daripada hospital, pergi ziarah di rumah dia. Saya pergi dengan Pak Amit masa tu, pergi ziarah dia. Dia sakit duduk atas kerusi roda, tetapi dia ceria, dia boleh bercakap, dia boleh sembang macam orang tak sakit. Sebahagian orang diuji seberat itu. Ada orang lain kita pergi ziarah, penyakit yang sama, sebelah badan tak boleh angkat. Kita tengok air mata dia turun. Dia kata, apa nak jadi dengan saya? Tetapi dia pelik dengan sebahagian orang ni, macam saya sebut mama tu, pelik. Inilah habuan masing-masing ketika Allah uji, dan hati kita kepada Allah tidak sama. Kalau ketika senang-senang begini hati kita kuat dengan Allah, ketika kita ditimpa susah, ingatlah ketika Nabi nasihatkan Abdullah bin Abbas, Nabi sebut kepada Abdullah bin Abbas, ingatlah Allah ketika senang, nanti Allah ingat kamu ketika kamu susah. Berdoalah kepada Allah ketika senang, nanti Allah beri doa itu ketika kamu susah dan resah. Subhanallah. Kerana itu ada orang mukmin, tapi ini mukmin, prinsip mukmin itu sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Itu prinsip dia yang menyebabkan Nabi kata ajaban li amril mukmin, sangat mengagumkan macam manalah dia boleh prinsipkan hidup dia macam tu. Pertama dia syukur, kedua dia sabar. Dengan Nabi sebut satu perkataan tadi, ikhwatul iman, walaysa dzalika li ahadin illa li mu'min. Orang lain tidak boleh ada sifat ni melainkan mukmin. Orang lain boleh sebut sabar, ya saya sabar, tapi dia duduk seorang-seorang dia bengih. Dia duduk seorang-seorang dia melenting. Dia duduk seorang-seorang dia mengamuk. Bila dia duduk ramai-ramai, saya sabar. Ini bukan sifat. Orang putih kata this is a not true color. Betul dah pakcik. Ini bukan color yang betul. Color yang betul ini ada di dalam hati ketika kita diuji oleh Allah. Kita baca bab sabar, ikhwatul iman. Hari-hari kita kena sabar. Dan kita kena minta kepada Allah. Allah tunjuk kita kepada sabar. Mukmin ini sangat ajaib, ikhwatul iman. Sangat ajaib kehidupan seorang mukmin itu. Karena itu apa yang membuat dia boleh buat ke semua ini, ikhwatul iman? Ini adalah kurnia Allah untuk dia. Sehingga kan di dalam Al-Quran, kita baca di dalam Al-Quran, ikhwatul iman, Allah menyebut betapa orang kafir itu menumpang orang mukmin. Karena mukmin itu Allah mencipta rezeki di dalam dunia, dan orang-orang tidak mukmin menumpang rezeki mereka. Allah katakan dalam ayat dia, Allah katakan qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah katakanlah man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi, siapakah berani mengharamkan segala perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, wattaibati min rizq, dan daripada perkara yang baik-baik, yang halal-halal daripada rezeki ini Allah keluarkan dan Allah beri kepada hambanya. Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu, rezeki yang kami keluarkan yang baik-baik ini, kesemuanya ini untuk orang-orang yang beriman, fil hayati dunia, untuk kehidupan mereka di dunia. Allah bagi air, bagi udara, Allah halalkan itu, Allah halalkan ini untuk mukmin, kehidupan mereka di dunia. Tetapi kata Allah, khalisatan yaumal qiyamah, nanti di hari akhirat
ada pemberian Allah yang khas untuk mukmin yang kafir tidak boleh berkongsi. Di dunia kami beri pada mukmin, kafir boleh berkongsi. Kami bagi hujan kepada mukmin, kafir kongsi dapat air hujan. Kami bagi ilmu pada mukmin, kafir boleh kongsi ilmu itu. Kami bagi pokok, beras, buah, kafir boleh kongsi. Tapi ingat kata Allah, khalisatan yaumal qiyamah, ada nikmatnya khusus untuk orang mukmin yang kafir tidak boleh berkongsi. Syurga Allah, ridha Allah, maghfirah Allah, ampun Allah, taubat di sisi Allah, perhiasan-perhiasan di hari akhirat. Allahu akbar. Seperti kata Imam Qurtubi, ada satu nikmat di hari akhirat pada orang mukmin. Nikmat apa? Nikmat ketika Allah menceritakan kesalahan dia di dunia, Allah tak bagi siapa pun dengar, melainkan cerita itu Allah dan dia saja dengar, orang lain semua tak dengar. Kafir tidak akan dapat itu. Subhanallah. Mukmin bekerja keras di dunia, beriman, bersyukur, beriman. Orang kafir dia dapat, dia kedekut. Mukmin dapat bersyukur dan memberi. Mukmin dia bersyukur, dia berkongsi. Subhanallah. Kafir dia dapat, dia perih, dia kedekut. Ada juga orang Islam yang kedekut macam tu pun ada juga. Dia tunggu pilihan raya baru dia nak bagi. Tak pilihan raya dia tak bagi. Perangai macam perih ikan di tepi laut. Tidak boleh begitu. Ada. Siapa saya pun tidak tahu. Cuma ada. Tidak boleh begitu. Dia bersyukur, dia berkongsi dan dia sabar. Sabar, syukur dan sabar sifat mukmin. Ada orang dia ada sabar, dia tak ada syukur. Ada orang dia ada syukur, dia tak ada sabar. Mukmin berhimpun, nak himpun dua sifat itu. Nabi kata, laisa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Orang mukmin dapat. Antum tengok Uthman bin Affan ketika nak pergi perang Tabuk, diberi apa yang dia ada. Dia tengok orang Islam kurang, dia bagi kenderaan-kenderaan, dia bagi duit, boleh beli alat-alat senjata. Dia mukmin, dia ada sifat syukur. Berhijrah ke Madinah, dia hijrah dengan kekayaan. Uthman, dia hijrah. Dia pandai orang berdagang. Uthman ni orang berdagang. Masuk Madinah. Dalam hadis Imam Tirmizi, ketika dikepung, rumah dia dikepung masa orang nak bunuh dia itu, Uthman cerita balik, bila masuk ke Madinah, ayak di Madinah ni semua masin. Ayak masin di Madinah. Ayak masin. Itulah kalau orang kita, orang Malaysia ni, kalau kita biasa-biasa keluar negeri, kita pernah pergi luar negeri, kemudian kita balik-balik, ada beberapa nikmat tempat kita ni, kita akan bersyukur pada Allah yang tidak ada di tempat lain. Masalah ayak lah. Ayak nombor satu, terutama duk Pulau Pinang. Kita pergi Kelantan, kita pergi Selangor pun ayak masih catu lagi. Tapi ayak Pulau Pinang ni best. Depa kata campur ganja, wallahu taala alam. Depa kata saya tak tahu. Depa kata campur ganja. Orang berklorin depa bawa ganja. Tak tahu Allah. Minum ayak Pulau Pinang ni macam balas candu, sedap. Sedap. Tapi saya minum ayak paik, buka paik dekat Baghdad, buka paik. Kita buka paik macam kita lah, biasa ambil sembahyang, lepas tu nak minum lah ayak, dapat ayak. Sekali minum punya masin lah ayak dia. Masin. Boleh wek. Kena ambil ayak dia, buat dalam cerek, kena panaskan, bagi masin tu turun, baru boleh minum. Kita subhanallah, nikmat ayak. Nikmat ayak ni senang. Kita pergi mana RNR ke, pilah RNR di Tanah Arab, tengok di Mesir ke. Dari satu tempat kita nak pergi RNR satu tempat, nak kencing pun takut. Tak jauh mana kita daripada Madinah nak pergi Mekah pun, RNR Saudi tu seperti gambar hantu. Dia buat RNR sekali kita angkat pintu nak masuk pacok, tercabut sekeping pintu. Sekali kita buka ayak dia, kita dah kencing semua nak basuh, tuang-tuang dia panaslah. Tuhan Maha mengetahui bengkak hamba Allah tu dengan buat besar. Ayak dia punya panas. Subhanallah. Tapi Allah bagi ke orang Malaysia ni ayak. Allahu akbar. Pasal tu Nabi kata meleh, ayak, garam jangan dibakhilkan. Garam, rumput, ayak jangan dibakhilkan. Ini adalah kurnia Allah. Mukmin itu Allah bagi nikmat-nikmat ni.
Nikmat-nikmat ni, subhanallah, subhanallah. Masih nikmat di tempat kita ni. Kenapa? Di tempat kita ni masih banyak orang sayang kepada Allah, kepada Rasul, pada agama dia. Masih banyak orang marah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Usaha-usaha mengajak manusia kepada Allah ni banyak. Dan ada hadis-hadis kita nanti jumpa, termasuk dalam Riyadhus Salihin, Nabi kapitkan nikmat itu kerana usaha membawa manusia kepada Allah. Makin kita usaha kepada Allah itu, salah satunya ayat tadi, la in syakartum, kita syukur pada Allah, kita bawa manusia kepada Allah, la azidannakum, Allah tambah kurnia-kurnia Allah, Allah tambah, Masya Allah, Allah tambah, Allah tambah kurnia dia. Senang duduk tempat kita ni, ayat tak ada masalah. Sampai pakai ayat berapa ke bawah tak payah bayar. Subhanallah, atas tu pula kena bayar. Sampai kita buang ayak lagu tu. Subhanallah, subhanallah, hebat. Karena itu ikhwatul iman, Allah katakan dalam ayat tadi, Allah akan sampai satu hari di mana di hari akhirat ada satu pemberian Allah khusus untuk orang mukmin, orang yang tidak boleh berkongsi. Siapa pun tidak boleh berkongsi. Allah hanya nak memberikan pada orang mukmin. Maka orang mukmin ni syukur dia itu, syukur orang mukmin itu luar biasa. Osman boleh memberi itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bukan beri itu kerana nak apa-apa, tidak. Beri kerana Allah. Dia seronok orang boleh kongsi nikmat. Allahu akbar, Allahu akbar. Karena itu ikhwatul iman, apa yang kita kena buat ikhwatul iman, kita cuba nak bagi ini ada kepada kita ikhwatul iman. Hamka memberi nasihat ketika dia menafsirkan ayat suratul Hasyr, iaitu ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika itu Hamka bagi nasihat. Kata Hamka, bila kita hidup dalam dunia ni, bagi ada 5 sifat itu kepada kita. Jadikan 5 sifat itu pelayaran hidup kamu. Pelayaran hidup kamu. Yang pertama apa kata Hamka? Yang pertama ikhlas kepada Allah. Betul ikhwan, ikhlas ini adalah bekal hidup, pola hidup. Akan datang satu masa di mana ikhlas akan dipertaruhkan. Baik dalam doa, baik dalam kehidupan. Kita berkelai dengan orang, kita pun tak tahu nak kata apa dah kat dia. Last sekali kita kata kat dia, kalau hang betul-betul ikhlas, hang buat tengok. Ikhlas juga kita angkat. Ikhlas juga akan diangkat. Kalau hang betul-betul ikhlas, hang buat tengok. Tu marah tu. Kita dah tak ada ujah kan. Kita duk tunggu bila pilihan raya. Hang betul-betul ikhlas, hang buat tengok esok. Last sekali diangkat kalimah itu. Diangkat. Bila Allah suruh kita ikhlas, ikhlas itu defend kita punya hidup. Dia defend kita. Hamka kata ikhlas dalam hidup, kamu akan tengok keajaiban demi keajaiban. Yang kedua kata bapa Hamka apa dia? Ridha pada Allah. Ridha pada Allah. Nanti kau akan dapat ridha Allah pada engkau. Kau ridha kepada Allah, nanti kau boleh tengok ridha Allah pada kau tu macam mana. Masya Allah. Dan itu sesuatu yang payah ikhwan, payah. Bila Allah bagi rezeki yang luas, kita boleh ridha, alhamdulillah, nikmat Allah, alhamdulillah. Bila Allah bagi rezeki yang sempit, susah nak ridha, pasal nampak bil banyak nak bayar. Nak bayar tu, nak bayar ni, masa tu kesempitan berlaku, kita payah nak ridha. Payah nak ridha masa tu. Ridha dengan Allah kata bapa Hamka. Yang ketiga kata bapa Hamka, kau syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah yang kita duk belajar malam ni. Ajaban li amril mu'min. Kagum sungguh tengok orang mukmin. Ujian besar, ujian mukmin. Dalam hadis Tirmizi, sahabat bertanya kepada Nabi, ayyun nasi asyaddul bala? Ayyun nasi asyaddul bala? Ya Rasulullah, manusia manakah balak paling besar Tuhan bagi kat dia? Manusia manakah balak paling besar Tuhan bagi kat dia? Nabi kata al-anbiya, para nabi. Para nabi ni, nanti kita baca hadis yang selepas ini. Selepas ini kita jumpa hadis Anas bin Malik. Anas menceritakan bagaimana Nabi sakit nak wafat, menyebabkan Fatimah hilang kesabaran. Fatimah hilang kesabaran. Masa tu Nabi sakit, Aisyah menceritakan sakit Nabi ni, panas badan dia 2 kali umat dia, dan dia sabar dan dia tenang.
Ana tengok-tengok Fatimah jadi tak tentu arah dah. Pasal masa Nabi nak wafat, semua anak Nabi dah mati dah. Zainab mati, yang tu mati, tinggal Fatimah seorang aja. Tinggal Fatimah seorang. Fatimah seorang duk tengok bapak dia. Tiba-tiba dia tengok bapak dia sakit yang menggeringkan. Sakit menggeringkan. Maka Fatimah mengeluarkan beberapa perkataan. Di antara perkataan Fatimah kata, "Wahai ayahku, kenapalah sahabat kamu ni membawa berita kematian kamu?" Iaitu dia maksudkan dengan Jibril alaihi salam. Selalu bawa wahyu. Pasal apa hari ni bawa berita kematian? Bila dia nak tanam Nabi, Fatimah kata, "Wahai sahabat-sahabat ayahku, gamak hampa letak pasir atas muka dia." Menyebabkan sahabat kaku tangan. Habis nak tanam Nabi macam mana? Subhanallah. Allah uji para Nabi ini masa sakit dahsyat. Aisyah tak tahan tengok Nabi, beralih muka menangis Aisyah. Nabi, ketika Nabi sakit dengan demam, dua orang itu dia boleh menenangkan Aisyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini orang Allah suruh kita contoh. Contoh itu. Sakit dia melafazkan doa-doanya indah yang dahsyat. Rafiqul a'la, Rafiqul a'la, Rafiqul a'la. Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli, Rafiqul a'la. Aku nak balik bertemu dengan teman yang sangat tinggi. Ya Allah, ampunlah aku dan rahmatilah aku. La ilaha illallah, dia sebut. Anna lil mauti sakarat. Nabi sebut la ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu sangat memabukkan, Nabi kata, memeninkan kepala. Kita jadi macam pening, sakarat. Sakar bermakna mabuk, tapi bukan mabuk pasal ayak ni. Mabuk macam duduk atas perahu, dia jadi pening laut. Begitulah kedudukan orang yang sakaratul maut. Aisyah tengok menangis teresa-resa. Nabi tenangkan Aisyah. Nabi tenangkan. Nabi kata, Allah memberi yang baik-baik, Allah mengambil yang baik-baik. Selepas ini ayah kamu tidak akan ada kesakitan apa-apa dah. Selepas ini ayah kamu tidak akan menderita apa-apa dah, wahai Fatimah. Ridalah dengan Allah, ridalah dengan Allah. Dia menyebut la ilaha illallah dan nyawa dia diambil oleh malaikat. Itu hadis yang kita akan baca. Tapi rasanya lepas puasa lah. Lepas puasa kita akan tengok hadis tu. Kalau kita baca malam ni, kita kena makan sahur awal. Kita akan tengok begitu sifat hatta dia nak wafat, kesyukuran terpancar di muka dia, kesabaran terpancar. Anak didik Rasulullah pada para sahabat, seperti hadis Imam Bukhari menceritakan, kesyukuran dan kesabaran itu begitu menghiasi hidup mereka. Bukan tak menangis. Kehilangan apakah yang paling besar kalau bukan berita kematian Nabi? Itulah kehilangan yang paling besar. Bukan kata di sisi sahabat, di sisi keluarga Ahlul Bait, Ali bin Abi Talib, Hasan, Husin, Fatimah, Aisyah. Subhanallah. Berita apakah yang paling menyedihkan? Berita kematian Nabi. Ketika itu bala apakah yang paling besar kalau bukan bala mendengar khabar wafatnya Nabi? Tetapi lihatlah anak didik Nabi ini, mereka ridha dengan Allah. Walaupun peringkat awalnya nampak macam tak boleh kawal emosi. Bukan tak boleh kawal, cinta dan sayang itu menyeliputi hati dan pemikiran mereka. Kerana sayang. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq boleh menyatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu adalah manusia macam kita. Dia adalah Rasulullah, dia akan mati seperti orang biasa. Adakah kita akan meninggalkan ajaran Allah? Tenang, seketika itu tenang. Subhanallah. Subhanallah. Nabi mati dengan menyebut la ilaha illallah. Bukan Nabi mati dengan Nabi duk kata, aduhlah sakit dada, pedih. Ini semua cerita-cerita dongeng. Ada orang cerita Nabi, saya cerita pada antum, buku ditulis bagaimana Imam Ghazali mati. Antum pernah dengar Imam Ghazali mati macam mana? Saya ceritakan pada antum. Tak tahulah cerita ni betul ke tak betul. Tapi di dalam Manaqib Al-Ghazali disebut. Al-Ghazali yang cerita ni bukan kecil punya anak, Syekh. Tapi saya tak boleh sebutlah Syekh mana, demi sebab-sebab keselamatan negara. Saya tak boleh sebut. Ketika Syekh itu cerita, saya ada. Di mana? Ambil cerita ini, saya balik-balik saya cari-cari, ada dalam Manaqib Al-Ghazali. Manaqib Ghazali ini cerita-cerita yang dihimpunkan tentang
kelebihan Imam Ghazali. Bagaimana dia mati? Satu hari Imam Ghazali mengkit. Hari tu dia duduk, tiba-tiba dia pergi mandi, dia pakai putih, dia hampak kain kapan 3 helai, dia pakai serba putih, dia duduk bersila atas kain kapan, dia tunggu orang masuk. Anak-anak murid dia lah di Baghdad, madrasah dia di Baghdad, masuk. Tapi Ghazali ni orang Parsi. Pasal tu dia dipanggil Hujjatul Islam. Nanti kalau saya cakap orang marah sikit lah, tapi tak apalah, dekat nak puasa boleh minta maaf balik. Kalimah Hujjatul Islam tidak datang daripada Ahlus Sunnah, dia datang daripada Syiah. Syiah ada Hujjatul Islam, Syiah ada Ayatullah, Syiah ada Ayatullah Uzma, bawah sikit Hujjatul Islam. Pasal itu pengaruh itu ada sikit, tapi jangan habaq kat orang lah, kat sini sajalah. Bila Ghazali duduk dalam tu, dia duduk, hati semua dia duduk, orang pun masuk nak mengaji. Orang tengok, awak Tok Guru tak buka kitab hari ni. Tok Guru duduk atas kain putih, pakai apa serba putih, mandi semua siap dah. Comel-comel dah, orang kata. Pakai celak, dah tulis siap dah, la ilaha illallah tadai. Dah tulis siap dah. Elok anak murid semua masuk, dia pun unjuk kaki dia rebah pergi ke belakang, dia tengok ke langit. Anak murid dia kata, kenapa ini? Kenapa ini wahai Abu Hamid? Kenapa ini? Dia kata, masa aku bertemu Allah sudah sampai. Dia pun mengucap la ilaha illallah. Tiba-tiba roh dia pun keluar. Dia pun dikapan. Subhanallah. Syahdunya Al-Ghazali mati. Syahdunya. Boleh keluar air mata, air telinga, air hidung, air semua boleh keluar. Syahdu. Feeling. Tetapi bila dicerita Rasulullah mati, bukalah dalam Durratun Nasihin bagaimana Rasulullah mati. Apabila malaikat maut nak cabut nyawa Rasulullah, nak cabut nyawa Nabi daripada kaki naik sikit-sikit keluar ke umbun kepala. Bila malaikat duk cabut, Nabi kata, sakit. Al-Ghazali boleh mandi sendiri, Nabi sakit. Sampai nyawa Nabi tang dada, Nabi kata sakit. Nabi kata, aku tak tahan Jibril, tolong Jibril, lepas Jibril. Jibril pun tak boleh tahan. Jibril berkali balik kanan menangis. Sampai Nabi kata, Jibril, macam ni kah nak mati? Jibril kata, Muhammad, aku cabut nyawa hang paling pelan, hak lain aku cabut lagi teruk. Terus Nabi doa, tengok, dengan satu doanya sangat takabur. Doa apa? Ya Allah, kalaulah macam ni sakit mati, ya Allah, impunlah semua kesakitan umat aku bagi ke aku, dan senang mati bagi ke umat. Masya Allah. Seorang Nabi tak ada tangan minta begitu kepada Tuhan. Sangat takabur bahasa itu. Tak, Nabi tidak pernah berdoa demikian. Bacalah hadis Bukhari dalam bab wafat Nabi. Yang Nabi doa apa dia? Allahumma ghafirli, Allahumma arhamni, rafiqul a'la, la ilaha illallah, anna lil mauti sakarat. Ampun dosa aku ya Allah, rahmatilah aku wahai rafiqul a'la, teman yang paling tinggi. Nabi kata, teman yang paling tinggi, rahmatilah Muhammad, ampunkan Muhammad, la ilaha illallah. Mati ini sangat memeningkan kepala. Kemudian dicabut nyawa Nabi dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi orang ini boleh menyatakan, Nabi kata, ya Allah, Nabi minta mati su'ul khatimah, menghimpun semua kesakitan bagi kat dia. Mati sakit tu bagi kemudahan kepada umat. Masya Allah. Itu bukan sifat Nabi yang tawaduk inilah. Hadis berikutnya kita boleh tengok bagaimana Fatimah ketika itu ada, Anas bin Malik pun ada. Dia cerita saat terakhir bagaimana bapa dia tercukup sabar menghadapi sakaratil maut. Panas badan, bapa dia cukup sabar masa tu. Sabar Nabi ni daripada hidup sampai membawa kepada mati. Syukur Nabi ni daripada hidup sampai bawa kepada mati. Hamka kata pada kita, syukurlah kepada Allah. Hamka kata kepada kita, yang keempat hamka kata sabar, bab yang kita baca. Dan yang kelima hamka kata tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Nanti kamu tengok keajaiban. Sangat ajaib orang yang bertawakal ini, sangat ajaib. Jadi ikhwatul iman, hadis ni apa yang kita boleh simpulkan? Yang kita boleh simpulkan dua sifat prinsip.
yang menyebabkan mukmin itu jadi ajaib. Apa dia? Syukur dan sabar. Tidak berhimpun hati syukur dan sabar, melainkan hati itu mendapat basuhan hidayah daripada Allah. Kalau hati kita dah ada sabar, ada syukur, hati itu telah ditakungi dengan hidayah Allah. Peliharalah dia, peliharalah dia, pelihara baik-baik. Maka Nabi kagum dengan orang yang boleh prinsipkan diri dia dengan syukur dan sabar. InsyaAllah ikhwatul iman, diberi kesempatan yang lain kepada kita. Kita tengok pula hadis daripada Anas bin Malik. Dia menceritakan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar ketika menghadapi sakaratul maut. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dirahmati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.